Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dengan saya Cikgu Hadi dalam pertanian tingkatan 5. Okey. Topik sebelum ni kita dah bincangkan berkenaan dengan uh, penanaman di atas tanah dan juga penanaman tanpa tanah. Kita dah lihat beberapa jenis kaedah yang kita boleh gunakan terutamanya bagi penanaman tanpa tanah. Baik. Kelas kita hari ini, kita akan bincangkan berkenaan dengan kaedah pembajaan tanaman di atas tanah dan juga tanaman tanpa tanah. Okey, jangan ke mana-mana, kita tunggu selepas. Kaedah pembajaan tanaman di atas tanah. Ini biasa yang kita lakukan secara kita panggil secara tradisional lah. Okey. Kita tanam pokok terus di atas tanah. Kita tengok di sini. Okey. Yang di bahagian titisan ni adalah di bahagian tanpa tanah. Kita terus pergi ke bahagian taburan. Okey. Baja ditabur secara sekata juga dikenali sebagai pembajaan permukaan, lazim melibatkan baja daripada nitrogen. Ini contoh tanaman yang kita tanam terus di atas tanah. Okey. Ini tanaman sayuran. Ini tanaman contoh macam pokok rambutan, pokok mangga dan sebagainya, pokok-pokok besar lah. Okey. Bagi kaedah ni adalah kaedah alur, diletakkan dalam alur dan dikambus. Kita boleh nampak di sini kan. Di bahagian bawah pokok tu, kalau kita nampak kan dibuat satu alur untuk kita nak letakkan baja. Dia kata sesuai untuk tanaman mudah rosak akibat tersentuh bahan baja. Seterusnya, menggunakan kaedah semburan. Kita perhatikan di sini, contoh semburan ni adalah tanaman padi. Larutan cecair baja disembur untuk merawat kekurangan nutrien tertentu pada tanaman. Okey. Seterusnya adalah kaedah poket. Okey. Kita tengok di sini kita membaja secara poket, iaitu kita menggali lubang seperti poket di sekeliling tanaman. Okey. Lubang-lubang poket digali sedalam 10 hingga 15 cm. Kerana bahagian ini merupakan zon akar yang aktif untuk penyerapan nutrien. Okey, baja diletakkan di sini, kemudian dia akan dikambus. Okey, seterusnya pembajaan tanaman tanpa tanah. Okey, bagi pembajaan tanaman tanpa tanah, kita dah tengok sebelum ni penanaman iaitu menggunakan teknik nutrien film teknik bagi hidroponik, titisan bagi fertigasi dan juga semburan kabus bagi kaedah aeroponik. Baik. Dilakukan melalui sistem pengairan. Nutrien dibekalkan kepada tanaman secara terkawal dan kos lebih efektif berbanding dengan kita baja secara di atas tanah. Okey. Dibekalkan secara terkawal dan kos lebih efektif. Baja kimia mengandungi nutrien yang lengkap dan dilarutkan terlebih dahulu di dalam air. Okey. Kaedah-kaedah ni dia menggunakan baja-baja yang dalam bentuk cecair. Okay. Dia ada sukatan dan disalurkan kepada tanaman melalui 3 kaedah, iaitu hidroponik NFT, semburan kabus dan kaedah titisan. Baik. Ini adalah kaedah NFT. Kalau kita perhatikan di sini, di bawah ni adalah tangki nutrien. Okey. Ini adalah tangki nutrien. Yang mana tangki nutrien ni larutan baja dia dipam oleh pam air, akan bergerak melalui pipe ni dan masuk ke dalam bekas tanaman ataupun palung tanaman. Okey. Air yang berada di sini dia akan bergerak dan balik ataupun dia bergerak ke tangki nutrien semula. Okey. Dan berlakunya kitaran baja kat sini. Okey. Alright. Kaedah pembajaan secara NFT ini tangki simpanan dipam naik ke dalam palung, kemudian larutan baja yang mengalir ke bahagian palung rendah dan masuk semula ke dalam tangki simpanan. Digunakan untuk mengukur kadar kemasaman air atau tanah dan digunakan skala pH 0 hingga 14. Manakala bagi pH meter, EC meter,
Isi meter adalah electrical conductivity, bacaan menunjukkan cas elektrik dalam larutan. Okey. Baik. Selalunya okey. Bagi semasa kita membancuh larutan nutrien, bagi fertigasi lah. Kita campurkan larutan baja B, kemudian kita campurkan larutan baja A dan kita campur kita gaul sebatikan dia dalam tangki nutrien. Kemudian kita akan semak sama ada kepekatan isi dalam larutan nutrien kita tu menepati ataupun tidak. Okey. Selalunya meter-meter ni okey. Dia ditentukan menggunakan ada unit tersendirilah. Ada setengah TDS atau isi meter ni dia menggunakan unit mikro. Okey. Ada juga menggunakan unit mili. Jadi perlu hati-hati di situ. Kalau mikro maksudnya nilai dia makin besar lah. Kalau mikro kadang kalau kita tengok dalam muka surat 100 ni, mikro kalau dalam bentuk mili dia tunjukkan 1/2. Kalau mikro dia lebih kurang 1200. Okey.